Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video sains tingkatan 2 KSSM untuk bab 8 daya dan gerakan, video kali ini akan memfokuskan kepada subtopik 8.2 kesan daya bahagian 3 iaitu momen daya. Di akhir pembelajaran video ini, murid-murid akan dapat 8.2.4 menerangkan dan berkomunikasi mengenai momen daya. Momen daya. Jom kita teruskan. Momen daya. Momen daya ialah daya yang dikenakan pada suatu objek yang boleh memutarkan objek pada satu titik tetap. Satu titik tetap ini dikenali juga sebagai pangsi ataupun fulcrum. Okey, kita lihat kepada gambar wajah ini yang menunjukkan sebuah spana yang mana sedang memutarkan suatu nut. Okey, jadi ini adalah nut lah. Okey. Dan yang mana pada nut ini di tengah-tengahnya merupakan pangsi. Okey, yang kita kenali sebagai pangsi iaitu satu titik tetap, iaitu di tengah-tengah nut yang mana kita cuba hendak longgarkan atau ketatkan. Okey, jadi dengan menggunakan spana ini, nut tersebut boleh diketatkan. Okey, mengikut arah jam. Maksudnya spana itu perlu dipusing ataupun digerakkan mengikut arah jam bagi mengetatkan nut. Sementara spana ini perlu dipusing mengikut arah lawan jam jika hendak melonggarkan nut tersebut. Jadi, apa yang kita dapat lihat di sini, untuk memutarkan objek ataupun dalam situasi sekarang untuk memutarkan nut, maka spana ini perlu digerakkan. Jadi, untuk memutarkan objek, maka ia akan menghasilkan kesan putaran. Okey, yang mana boleh melonggarkan ataupun mengetatkan nut tersebut pada kedudukan yang kita nak, yang dikehendaki. Okey, jadi kesan putaran yang dihasilkan inilah yang dikenali sebagai momen daya. Momen daya dapat diterangkan dalam gambar wajah ini. Okay, kita dapat lihat sebuah spana yang mana hendak digunakan bagi mengetatkan sebuah nut. Okay, jadi titik tengah pada nut tersebut kita kenali sebagai pangsi ataupun fulcrum. Okay, jadi dengan menggunakan tangan kita mengenakan suatu daya kepada spana tersebut. Okey, jadi daya dikenakan pada spana untuk memusingkan nut. Jadi jarak daripada pangsi ke daya, okey, iaitu jarak tegak, iaitu kalau kita lihat di sini pada sudut 90. Disebabkan itu kita menggunakan istilah jarak tegak. Okey, kemudian hasilnya spana tersebut berjaya diputarkan. Okey, dan kesan putaran ini kita kenali sebagai momen daya. Yang mana kita dapat lihat di sini pada gambar wajah ini, kesan putaran adalah mengikut arah jam. Okey, jadi untuk menghitung momen daya kita perlu menggunakan formula ini, iaitu momen daya adalah sama dengan daya didarabkan dengan jarak tegak dari pangsi ke daya. Dan daya kita akan gunakan dalam unitnya, iaitu unit SI-nya, iaitu Newton. Sementara unit SI bagi jarak tegak ialah meter. Jadi di sini jika pada soalan ataupun situasi sebenar jarak tegak ini adalah dalam unit cm, sentimeter. Jadi kita perlu menukarkan sentimeter kepada unit
meter. Okey, dan Newton untuk daya tadi didarabkan dengan meter untuk jarak, jadi akan menghasilkan Newton meter. Okey, jadi kita dapat lihat di sini, kita dapat simpulkan bahawa unit SI bagi momen daya ialah Newton meter, iaitu singkatannya N besar dan M huruf kecil. So, NM, Newton meter. Momen daya juga boleh diterangkan dalam situasi ini, iaitu seorang lelaki sedang membuka pintu. Okey, yang mana pada pintu ini ada engsel yang boleh menggerakkan pintu, memutarkan pintu, yang mana kita kenalinya sebagai pangsi. Okey, iaitu pada engsel pintu tersebut. Okey, jadi daya yang dikenakan oleh seorang lelaki ini ke arah belakang apabila pintu dibuka. Jadi, jarak tegak daripada pangsi ke daya, seperti mana anak panah yang berwarna hitam ini menunjukkan jarak tegak daripada pangsi ke daya. Jadi, kita dapat lihat anak panah yang berwarna kuning menunjukkan momen daya, iaitu kesan putaran apabila pintu dibuka. Okey, jadi kita dapat lihat jelas di sini momen daya boleh dihitung dengan menggunakan formula momen daya sama dengan daya didarabkan dengan jarak tegak daripada pangsi, iaitu engsel pintu ke daya. Bagi memudahkan anda untuk mengingat formula bagi menjawab soalan-soalan berbentuk pengiraan, maka mungkin segitiga ini dapat membantu anda. Okey, iaitu yang pertama ialah M, iaitu di atas sekali, yang mewakili momen daya. Seterusnya ialah F besar, iaitu daya, ataupun dalam bahasa Inggeris iaitu force. F besar, force. Sementara yang seterusnya adalah D kecil, iaitu jarak, atau dalam bahasa Inggerisnya ialah distance. Jadi, jika anda hendak menghitung momen daya, maka anda perlu menutupkan ibu jari anda kepada M, maka kita dapat lihat bahawa untuk mencari momen daya, daya perlu didarabkan dengan jarak. Dan jika kita hendak menghitung daya, maka kita perlu menutup daya, menutup F ini dengan ibu jari anda, maka kita hanya perlu lihat bahawa untuk mencari daya, momen daya perlu dibahagikan dengan jarak. Okey, semudah ini. Lihat beberapa contoh soalan berbentuk pengiraan yang kita boleh aplikasikan formula momen daya. Untuk soalan yang pertama, berapakah momen daya untuk melonggarkan nut dalam wajah di bawah? Di sini kita nampak, lihat sebuah spana digunakan untuk melonggarkan nut. Okey, jadi daya dikenakan kepada spana tersebut. Okey, dan mana daya yang dikenakan kepada spana tersebut ialah sebanyak 35 Newton, seperti mana yang terdapat pada gambar wajah ini. Okey, dan daripada tengah-tengah nut, iaitu pangsi ke daya, jarak tegaknya ialah sebanyak 25 cm. Seperti mana yang cikgu dah pernah bagi tahu tadi, unit cm perlu ditukar kepada unit meter. Jadi 25 cm adalah bersamaan dengan 0.25 meter. Okey, jadi hasilnya apabila daya dikenakan kepada spana, maka nut tersebut dapat diputarkan. Okey, jadi hasil putaran nut ini akan menghasilkan satu daya
momen daya yang mana kita dapat lihat pada gambar wajah ini mengikut arah jam. Okey, jadi anak panah yang berwarna kuning melengkung ini menunjukkan momen daya. Jadi, bagi menghitung berapakah momen daya, anda boleh mengaplikasikan segitiga yang cikgu dah tunjukkan tadi, iaitu MFD. Okay, untuk mencari momen daya iaitu M, kita perlu tutupkan M dengan ibu jari anda. Jadi, kita dapat lihat di sini daya iaitu F didarabkan dengan D iaitu jarak ataupun distance. Okey, jadi mudah untuk anda mengingat formula tersebut. Okey, jadi kita terus tulis momen daya adalah sama dengan daya di sini iaitu F, okey, didarabkan dengan jarak tegak iaitu D. Okey, jadi kita isikan momen daya sama dengan 35 Newton iaitu daya F dan jarak tegak iaitu 0.25 meter. Tukarkan 25 cm kepada meter. Di sini ya, jelas ya. Okey, seterusnya kita hitung dengan menggunakan kalkulator dan kita dapat momen daya sama dengan 8.75 Nm iaitu Newton didarabkan dengan meter. So dapatlah jawapan 8.75 Newton meter. Itulah dia momen daya bagi spana tersebut untuk melonggarkan natnya. Contoh yang kedua pula ialah berapakah momen daya untuk mencabut paku dalam wajah di bawah. Dalam wajah ini kita dapat lihat sebuah penukul digunakan untuk mencabut paku. Okey, yang mana apabila dikenakan suatu daya kepada penukul tersebut. Jadi kita dapat lihat di sini ya, titik yang berwarna hijau di sini. Okey, itu adalah menunjukkan kedudukan fulcrum bagi penukul ini. Okey, jadi jarak antara fulcrum dengan daya yang dikenakan iaitu daripada tangan iaitu sebanyak 20 cm. Sementara daya yang dikenakan daripada tangan kepada penukul ialah sebanyak 30 Newton. Jadi hasil daripada daya yang dikenakan kepada penukul akan membantu dalam mencabut paku tersebut yang tidak lagi dikehendaki. Jadi terhasillah satu momen daya yang mana paku akan tercabut daripada kayu tersebut. Okey, jadi momen daya kita dapat lihat daripada anak panah melengkung yang berwarna kuning ini. Okey, jadi untuk menghitung momen daya, kita boleh mengaplikasikan sekali lagi segitiga tadi. Yang mana apabila hendak menghitung momen daya, kita perlu tutupkan M, iaitu momen daya. Jadi, kita perlu darabkan daya, iaitu F, force, didarabkan dengan D, kecil, iaitu distance, ataupun jarak. Jadi, itulah dia formulanya. Momen daya sama dengan daya darab jarak tegak daripada pangsi ataupun fulcrum ke daya. Okey, jadi momen daya adalah bersamaan dengan 30 Newton iaitu daya yang dikenakan. Kita dapat lihat pada gambar wajah ini ya, 30 Newton didarabkan dengan 20 cm ditukarkan kepada nilai meter iaitu 0.2 meter. Okey, jadi kita hitungkan dengan kalkulator dan momen daya adalah bersamaan dengan 6 Newton meter. Jadi inilah dia momen daya yang digunakan untuk mencabut paku tersebut. Soalan yang ketiga pula adalah soalan berbentuk perbandingan. Bandingkan jarak dari titik putaran dan momen daya untuk mengetatkan nut bagi kedua-dua wajah di bawah. Jadi di sini kita dapat lihat terdapat dua gambar wajah yang hampir sama iaitu spana dan juga nut bagi wajah A dan wajah B. Okay. Untuk wajah A, daya yang digunakan bagi memutarkan nut tersebut ialah sebanyak 20 Newton. Tetapi jarak daripada pangsi iaitu titik putaran nut tersebut
kedaya ialah sebanyak 10 cm. Okey. Untuk wajah B pula, daya yang dikenakan adalah sama nilainya dengan gambar wajah A, iaitu sebanyak 20 Newton. Tetapi jarak pangsi, okey, sehinggalah ke daya adalah berbeza, iaitu ianya mencecah 15 cm. Jadi kita dapat lihat di sini ya, perbezaan bagi kedua-dua gambarnya adalah daripada segi jarak. Jarak B adalah lebih panjang, dan tetapi kedua-duanya menghasilkan momen daya. Kesan putaran yang terhasil adalah sama mengikut arah jam bagi mengetatkan nut. Okey, jadi untuk menjawab soalan perbandingan, kita perlu melihat kepada perbezaan kedua-dua gambar. Jadi jarak di sini kita dapat lihat jelas, jarak bagi wajah B adalah lebih panjang berbanding dengan jarak wajah A. Sementara untuk menghitung momen daya pula, kita perlu menggunakan segitiga yang kita dah biasa guna tadi. Okey, jadi yang kita nak bandingkan di sini adalah jarak dan momen daya. Untuk menghitung momen daya ialah persamaan daya darab dengan jarak. Okey, jadi untuk menghitung momen daya, daya didarabkan dengan jarak tegak daripada pangsi ke daya bagi kedua-dua gambar wajah ini. Jadi cikgu gantikan momen daya adalah bersamaan dengan 20 Newton. Okey, untuk wajah A didarabkan dengan 0.1 meter, iaitu 10 cm tadi ditukarkan kepada unit meter. Okay, jadi hasilnya kita akan dapat momen daya bersamaan dengan 2 Newton meter. Bagi wajah B pula, momen dayanya ialah bersamaan 20 Newton didarabkan dengan 0.15 meter. Okay, 0.15 meter adalah bersamaan dengan 15 cm. Okay, jadi momen daya yang terhasil adalah 3 Newton meter. Maaf, Newton meter. Okey, jadi kita dapat lihat perbezaan di sini. Momen daya bagi wajah B yang terhasil adalah lebih tinggi berbanding dengan momen daya pada wajah A. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kita boleh jawab dalam keadaan dua perbandingan yang berbeza. Kita mulakan dengan perbandingan yang pertama, iaitu jarak. Jarak dari titik putaran, okey, iaitu pangsi lah, titik putaran di sini ya, bagi wajah B adalah lebih panjang berbanding wajah A. Sementara untuk soalan yang kedua, perbandingan yang kedua iaitu melibatkan momen daya. Momen daya bagi wajah B adalah lebih besar berbanding wajah A. Jadi, kesimpulannya kita dapat lihat, apabila daya yang dikenakan pada jarak yang lebih jauh, okey, maksudnya jarak yang lebih panjang, maka momen daya yang terhasil juga adalah lebih besar. Okey, jadi kita dapat lihat di sinilah, apabila jarak lebih panjang, momen daya lebih besar. Jadi kesimpulannya, momen daya akan bertambah jika yang pertama, magnitud daya bertambah. Okey, jadi apabila daya bertambah, maka momen daya juga akan bertambah. Okey, yang kedua pula ialah apabila jarak tegak daripada pangsi ke daya bertambah. Okey, jadi apabila jarak ini bertambah, maka momen daya juga akan bertambah. Jadi kita dapat menyimpulkan bahawa momen daya akan bertambah jika daya bertambah, okey, F bertambah dan jarak juga bertambah, iaitu D. Jadi semuanya bertambah jika semuanya ditambah. Okey? Dan momen daya pula akan berkurang jika daya berkurang ataupun jarak ini dikurangkan. Okey, kita lihat pula contoh seterusnya, iaitu sebuah palang yang mana di tengahnya terdapat fulcrum.
okey, dalam keadaan yang seimbang. Okey, palang ni kita nampak seimbang ya. Okey, yang mana di sebelah sini kita nampak ada beban dalam unit Newton. Sementara juga di sebelah satu lagi dikenakan daya dalam unit Newton. Jadi titik tengah, okey, iaitu daripada puncak fulcrum tersebut, okey, sehinggalah ke tengah-tengah titik beban, okey, dinamakan sebagai jarak beban dari fulcrum yang mana diukur dalam unit meter. Jika jarak tersebut dihitung ataupun diukur dalam unit cm, maka ia perlu ditukar kepada meter. Okey, seterusnya daripada titik tengah fulcrum, okey, sehinggalah ke daya, okey. Jadi ini dikenali sebagai jarak daya dari fulcrum, iaitu kita ukur juga dalam unit meter. Jika pengiraan atau pembacaan yang didapati adalah dalam unit cm, perlu ditukar kepada meter. Okey, jom kita lihat bagaimanakah formulanya apabila palang ini adalah dalam keadaan seimbang. Okey, apabila dalam keadaan seimbang, maka sebelah kiri dan di sebelah kanan fulcrum adalah mesti sama. Okey, jadi disebabkan itu kita boleh nampak di sini ada simbol sama dengan, okey, menunjukkan ianya seimbang dan sama bagi kedua-dua belah. Okey, jadi beban iaitu dalam unit Newton didarabkan dengan jarak beban daripada fulcrum dalam unit meter, nilainya adalah sama dengan nilai bagi daya iaitu dalam unit Newton didarabkan dengan jarak daya dari fulcrum dalam unit meter. Jadi beban darab dengan jarak beban adalah sama nilainya dengan daya darab dengan jarak daya. Okey, jadi formula ini menunjukkan papan tersebut ataupun palang tersebut adalah dalam keadaan seimbang. Dengan menggunakan formula yang telah pun kita pelajari tadi, jadi kita boleh menggunakannya bagi menjawab soalan yang keempat ini. Soalan yang keempat ialah Ali dan Alia duduk di atas sebuah jongka-jongkit. Jadi daripada gambar wajah ini kita dapat lihat ya, Ali yang berbaju berwarna biru sementara Alia berbaju merah. Okey, sama-sama bermain jongka-jongkit. Jisim Ali adalah 50 kg, manakala jisim Alia ialah 40 kg. Jarak Ali daripada fulcrum pada jongka-jongkit itu adalah di tengah-tengah ini ya. Okey, pada bulatan merah ini ialah sebanyak 1.5 meter daripada fulcrum sehinggalah ke Ali, 1.4 meter. Jadi, apakah jarak Alia daripada fulcrum supaya jongka-jongkit ini dapat diseimbangkan? Kita dapat lihat di sini, jongka-jongkit adalah dalam keadaan tidak seimbang. Jadi, kedudukan Alia boleh diubah supaya jongka-jongkit ini dalam keadaan seimbang, iaitu dalam keadaan Alia dan Ali berada pada kedudukan ketinggian yang sama. Okey, jadi daya tarikan graviti yang diberikan adalah sebanyak 10 N/kg-1. Okey, mengapakah daya tarikan graviti ini diberi nilai pada soalan ini? Ini digunakan untuk menghitung berat Ali dan juga berat Alia. Okey, jom kita bulatkan info yang diberikan pada soalan ini. Jisim Ali 50 kg, jisim Alia 40 kg dan jarak Ali daripada fulcrum iaitu 1.4 meter. Jadi dengan menggunakan info yang ada, kita boleh menghitung berat Ali. Okey, berat Ali adalah sama dengan jisim didarabkan dengan graviti. Ini adalah formula untuk menghitung berat. Okey, jadi berat Ali adalah 50 kg darab dengan 10 N/kg-1 iaitu daya tarikan graviti di bumi. Jadi berat Ali adalah bersamaan dengan 500 Newton. Untuk berat Alia pula,
jisim didarabkan dengan daya tarikan graviti iaitu 40 kg didarabkan dengan 10 Newton kg negatif 1. Jadi berat Alia adalah 400 Newton. Okey, jadi setelah kita hitung berat bagi kedua-duanya, kita boleh mula menghitung jarak Alia daripada fulcrum supaya jongka-jongkit ini dapat berada dalam keadaan yang seimbang. Dalam keadaan seimbang, jadi formula ini boleh digunakan, yang mana beban didarabkan dengan jarak beban adalah sama dengan daya darab dengan jarak daya. So kita dapat lihat di sini sama dengan. So ini menunjukkan seimbang daripada beban dan daya. Alia ini cikgu letakkan sebagai beban, manakala Ali adalah sebagai daya. Jadi dengan menggunakan formula ini, kita boleh masukkan nilai yang telah pun diberikan. Untuk beban, kita boleh gantikan dengan berat Alia iaitu 400 Newton. Sementara jarak beban daripada fulcrum kita hendak hitung iaitu D lah. Kedudukan Alia yang kita perlu ubah supaya seimbang. Sama dengan 500 Newton ini adalah daya, ataupun kita letakkan berat Ali sebagai daya di sini, 500 Newton. Didarabkan dengan jarak Ali daripada fulcrum iaitu 1.4 meter. Jadi kita boleh buat operasi pengiraan. D adalah sama dengan 500 Newton darab 1.4 meter dibahagikan dengan 400 Newton. 400 Newton di sini kita pindahkan ke bawah. Jadi kita tekan kalkulator dan hasilnya kita dapat lihat D iaitu jarak beban dari fulcrum, jarak Alia daripada fulcrum adalah bersamaan dengan 1.75 meter. Jadi Alia perlu menjarakkan dirinya daripada fulcrum sebanyak 1.75 meter supaya jongkan-jongkit ini adalah dalam keadaan yang seimbang. Jadi inilah dia jawapan yang kita perlukan. Alia perlu duduk pada jarak 1.75 meter jauh daripada fulcrum. Seterusnya kita cuba menjawab soalan yang kelima. Seketul logam berjisim 75 kg. Jika anda rujuk kepada gambar rajah ini, kita dapat lihat ada seketul logam. Seperti yang saya tunjukkan ini. Berjisim 75 kg iaitu sangat berat ya. Perlu digerakkan oleh seorang pekerja. Kita dapat lihat di sini di hujung ini ada tangan pekerja yang sedang mengenakan suatu daya yang kita dapat lihat anak panah menunjuk ke arah bawah. Jadi satu daya dikenakan kepada papan ini ke arah bawah ya. Dengan menggunakan papan, ini adalah papannya, dan juga sebuah tin berbentuk silinder di bahagian bawah papan. Jadi tin ini menunjukkan fulcrum. Jadi kita boleh nampak titik yang berwarna merah itu adalah fulcrum, iaitu satu titik yang tetap pada puncak tin yang berbentuk silinder tadi. Jadi jarak logam dengan silinder adalah 20 cm, manakala jarak silinder dengan pekerja tersebut adalah 1.5 meter. Jadi soalannya, berapakah daya yang perlu dikenakan oleh pekerja tersebut untuk menggerakkan ketulan logam tersebut. Jadi dan diberi seperti biasa daya tarikan graviti bumi menghampiri 10 Nkg negatif 1. Jadi kita dapat lihat di sini ya, daripada soalan. Soalan menunjukkan 20 cm iaitu jarak logam dengan silinder. Jadi anak panah yang berwarna hijau itu ialah sebanyak 20 cm daripada logam ke silinder lah, iaitu daripada logam pusat logam ini ke fulcrum. Sementara jarak silinder daripada pekerja tersebut iaitu daripada fulcrum ke daya, iaitu anak panah ini. Cikgu letak garisan, iaitu garisan yang berwarna biru. Ini menunjukkan
jarak iaitu sebanyak 1.5 meter. Okey, daripada fulcrum ke daya. Okey, jadi kita nak kira berapakah daya yang perlu dikenakan oleh pekerja tersebut. Itu soalannya. Jadi untuk menghitung daya yang perlu dikenakan ini, kita boleh menggunakan formula yang telah pun kita pelajari tadi. Tapi sebelum itu, kita perlu menghitung terlebih dahulu berat bagi ketulan logam tersebut. Untuk menghitung berat seperti biasa, kita perlu mendarabkan jisim darab dengan daya tarikan graviti. M darab dengan G. Jadi 75 kg didarabkan dengan 10 N kg negatif 1. Jadi nilai bagi berat logam tersebut adalah 750 Newton. Okey, jadi kita boleh pakai formula yang telah pun kita pelajari tadi. Jadi untuk mendapat ataupun untuk menggerakkan, untuk mengangkat ketulan logam ini sehinggalah papan tersebut seimbang. Okey, iaitu papan ini akan menjadi lurus. Okey, yang mana logam pun akan naik ke atas. Jadi kita perlu mendapatkan formula, menggunakan formula yang ini. Okey, yang mana beban di sini adalah ketulan logam. Jarak beban dengan fulcrum pula adalah anak panah yang berwarna hijau ini. Okey, dalam keadaan yang seimbang, kita akan dapat ianya sama nilai, sama dengan daya yang dikenakan, iaitu anak panah ini ke bawah, daya ke bawah didarabkan dengan jarak daya dari fulcrum, iaitu anak panah biru. Jadi jumlah hasil darab beban dan jarak beban mestilah sama dengan daya darab jarak daya, sehinggalah papan tersebut menjadi seimbang. Okey, jadi berapakah daya yang perlu dikenakan supaya dia seimbang? Kita perlu masukkan semua nilai yang telah pun kita dapati. Okey, jadi di sini untuk beban kita dah tahu tadi berat logam, iaitu kita letakkan logam sebagai beban, iaitu 750 Newton. So kita gantikan dengan beban di sini. Sementara jarak beban pula ialah 20 cm dan kita perlu gantikan kepala unit meter. Kerana meter adalah SI unit, jadi 0.2 meter sama dengan F nilai daya yang perlu dikenakan, yang kita hendak hitung, yang kita nak cari. Kita kekalkan dengan F untuk force, dan didarabkan dengan 1.5 meter, iaitu jarak daripada daya ke fulcrum. Okey, jadi kita mulakan operasi menghitung, iaitu 750 Newton darab dengan 0.2 meter dan 1.5 meter di sebelah sini kita pindahkan ke bawah. Bahagi dengan 1.5 meter. Jadi kita boleh dapat nilai daya. Kita hitung dengan menggunakan kalkulator dan akhirnya daya kita dapat sama dengan 100 Newton. Jadi daya yang perlu digunakan oleh pekerja tersebut adalah sebanyak 100 Newton sahaja. Supaya papan ini adalah dalam keadaan seimbang dan logam ini dapat dinaikkan dengan ketinggian yang sama dengan pekerja tersebut. Mudah je kan? Itu sahaja perkongsian cikgu untuk video kali ini yang melibatkan momen daya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel cikgu. Bye semua!